Assalamualaikum. Hai semuanya. Berjumpa kembali di Kak Eslina Channel. Hari ini saya nak membuat sambal hijau, bubuh pula petai dan juga ikan bilis. Hasil sambalnya apabila dah siap macam ini. Nampak sedap kan? Jomlah tengok macam mana saya membuat sambal ini sehingga selesai. Masukkan minyak masak ke dalam kuali. Minyak masaknya kenalah banyak. Sebabnya saya nak goreng dahulu ikan bilis. Ikan bilisnya kenalah dicuci, ditoskan sehingga kering sebelum digoreng. Kalau nak sambal ni betul-betul power, ikan bilisnya kenalah banyak. Barulah puas makan kan? Boleh je kalau hendak ditambah lagi ikan bilisnya. Saya goreng ikan bilisnya banyak ini saja. Okeylah ni. Ikan bilisnya kena digoreng sehingga garing. Bila ikan bilisnya dah garing macam ini, bolehlah diangkat dan diletakkan di atas piring. Kemudian biarkan ikan bilisnya sejuk ya. Gunakan terus minyak masak yang lebih ni. Masukkan pula bawang besar. Bawang besar ni dihiris-hiris macam ini sahaja. Sebiji saja saya masukkan bawang besarnya. Kalau hendak dilebihkan lagi pun boleh. Lagi sedaplah kalau bawang besarnya lebih. Kacau-kacau sebentar sehingga bawang besarnya layu macam ini. Kemudian masukkan pula bahan-bahan yang telah dikisar. Kisar separah lumat sahaja. Mudah je bahan-bahannya. Cuma bawang besar, bawang putih, cili hijau dan juga cili padi yang hijau. Bahan-bahannya banyak ini saja kuantiti yang saya gunakan. Kalau nak buat sambal yang banyak, kena ditambah lagi bahan-bahannya. Nak buat sedikit saja, dikurangkan saja bahan-bahannya ya. Kuantiti yang saya masak ni agak banyak juga ya nanti hasilnya. Kira sedang-sedang saja. Cili yang saya gunakan sememangnya hijau saja. Sebab namanya pun sambal hijau kan. Kacau-kacau semua bahan-bahan ini sehingga menyusut airnya macam ini. Guna api kecil sahaja. Lambat sikitlah ya, hendak dikacau-kacau sehingga menyusut airnya, tapi tak apa, hasilnya nanti sedap. Tambahkan lagi minyak masaknya. Nak buat sambal hijau ni sememangnya guna minyak masak yang banyak. Jadinya kalau sedang berdiet tu memang tak sesuai lah ya nak makan sambal ni. Tapi sekali-sekala apa salahnya? Saya akan tambahkan lagi minyak masaknya. Sambal hijau kalau minyak masaknya sedikit tak jadi. Sememangnya kena ditambah lagi minyak masaknya. Nak buat sambal ni pun memang ambil masa yang lama. Sebabnya bahan-bahannya kena dimasak sehingga betul-betul pecah minyak nanti. Sambal belum lagi pecah minyak. Masukkan pula belacan. Banyak ni saja saya masukkan belacannya. Kalau hendak ditambah lagi pun boleh. Kalau yang tak suka belacan pun boleh juga tak masukkan belacan. Ikut cita rasa masing-masing. Kacau-kacau sehingga sebati. Masukkan pula garam. Garam ni nanti boleh ditambah lagi ikut cita rasa ya. Masukkan pula gula. Gula pun boleh ditambah lagi nanti. Kemudian tambahkan pula cukup rasa Maggi secukupnya. Nak guna serbuk perasa yang lain pun boleh ikut cita rasa masing-masing. Masukkan pula serbuk lada sula. Secukupnya juga.
Lagi banyak sebut lada sulanya, lagi sedap sambalnya nanti. Masukkan pula serbuk kunyit. Secukupnya juga serbuk kunyitnya. Semua bahan-bahan yang saya masukkan ni boleh ditambah lagi ikut cita rasa masing-masing ya. Kacau-kacau semuanya sehingga sebati. Sedapnya bau sambal hijau ni. Belum siap masak lagi. Terus kacau-kacau sambal ni sehingga warnanya berubah dan pecah minyak. Macam ni, dah berubah kan warnanya. Sambalnya pun dah betul-betul masak dan pecah minyak. Bolehlah rasa kalau tak cukup masih manisnya boleh ditambah lagi gula dan juga garam. Ikutlah cita rasa masing-masing. Nanti tak sedap pula kan kalau tak ikut cita rasa masing-masing. Masukkan pula petai. Petainya kenalah banyak. Barulah sambal hijaunya lebih mantap dan lebih menyelerakan. Kalau yang tak suka petai boleh saja tak masukkan petai. Yang suka petai boleh ditambah lagi petainya. Sebenarnya sambal hijau ni dah masak ya. Dah boleh dah dia makan terus. Tak semestinya nak masukkan petai ataupun ikan bilis. Sedap tau sambal hijau ni. Sambal ni tahan lama tau. Tak perlu pun masukkan dalam peti, memang tahan lama dan tak basi. Memang tak rugi kalau masak sambal ni banyak-banyak. Bolehlah dimatikan apinya, kemudian biarkan sambal ni sejuk. Bila sambal hijaunya dah sejuk, bolehlah masukkan pula ikan bilis yang telah digoreng tadi. Masukkan ke semuanya ikan bilisnya. Kacau-kacau perlahan-lahan semuanya sehingga merata. Wow, sedapnya. Dapat makan nasi panas-panas dengan sambal ni, kemudian goreng pula telur dadar memangnya sangat menyelerakan. Rugi kalau tak cuba buat sambal ni. Dah siap dah sambal hijau, petai, ikan bilis. Macam ni saja, simple kan? Nak masak pun senang. Ruginya kalau tak cuba. Selamat mencuba. Terima kasih.